Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anwar Ibrahim telah ditanya, adakah suara yang di dalam recording yang bocor itu suara dia atau bukan? Anwar tidak jawab. Walaupun 2 kali ditanya. Anwar tidak jawab dan Anwar bercerita tentang isu yang lain yang tidak berkait langsung dengan soalan itu. Dia cerita tentang salah guna kuasa, jenayah, demokrasi, rasuah dan sebagainya. Itu bukan soalan dia. Soalan dia, is that voice in the recording your voice or not your voice? Dia tak jawab. Banyak kali tanya pun dia tak jawab. Dia pusing sini, pusing situ, cerita benda yang lain. Ini memang taktik Anwar. Sekira Anwar ni berbohong, dia akan avoid dari menjawab soalan itu dan dia akan cerita tentang isu lain. Dan biasa isu demokrasi lah, memperjuangkan hak rakyat lah, salah guna kuasa, rasuah, semua. Ini memang berpuluh tahun ini style Anwar, taktik Anwar. Dia kalau you tanya dia sesuatu, dia tak boleh jawab, dia tak mau jawab, ataupun dia tahu kalau dia jawab dia kantoi, dia akan cerita benda lain. Dan biasanya lah salah guna kuasa, rasuah, demokrasi, memperjuangkan hak rakyat dan reformasi dan sebagainya. Ini banyak kali berlaku. Bukan tentang isu recording ataupun rakaman yang bocor ini saja. Dulu dia ditanya, 3 kali ditanya, are you gay? Are you gay? Yes or no? Itu aja. Dia tak jawab. 3 kali ditanya soalan yang sama, dia tak jawab. Yang dia jawab bila ini semua konspirasi politik nak memburukkan nama dia, nak menjatuhkan dia, musuh-musuh dia. That's not the question. Ya, mungkinlah ini konspirasi politik. Memang betul nak menjatuhkan dia dan sebagainya. But the question is, are you gay? Yes or no? Dia tak jawab. Dia cerita panjang berminit-minit. Dia ceramah tentang demokrasi, salah guna kuasa, rasuah dan sebagainya. Sama apabila mereka tutup Pakatan Rakyat dan buka Pakatan Harapan kerana mereka nak tendang PAS keluar. Dan ada beberapa sebab mereka nak tendang PAS keluar. Satu daripadanya oleh kerana PAS tidak mahu kutuk Sultan. DAP dengan PKR kutuk Sultan Selangor. PAS tak mau. PAS taat kepada Sultan. Dan apabila Sultan kata, dulu Yang Maha Mulia Sultan Selangor kata, tuanku tidak berkenan, tidak boleh terima Wan Azizah sebagai Menteri Besar Selangor, maka PAS cadang Azmin Ali. DAP dengan PKR marah. Dan mereka kutuk Sultan, tapi PAS tak mau kutuk Sultan. Jadi mereka nak tendang PAS keluar. Dan juga satu lagi, mereka marah PAS tentang RUU 355, iaitu pindaan kepada hukum syariah. Dan apabila Anwar ditanya, oleh kerana, Anwar ni marah dengan PAS, tendang PAS keluar dari pakatan dan sebagainya. Apabila Anwar ditanya, apa pendirian Anwar tentang hukum syariah, dia tidak jawab. Dan bila ditekan lagi, ditanya, Yang Berhormat punya pendirian tentang hukum syariah ni apa? Anwar kata, ya sebagai orang Islam, saya terpaksa terima. Sebagai orang Islam, terpaksa terima. Maknanya dia tidak terima dengan reda lah, dengan suka hati. Dia boleh dikatakan reluctantly accept, terpaksa terima. Sebagai orang Islam, saya terpaksa terima hukum syariah, tetapi dia kalau if somebody say something but apa yang sebelum but tu boleh dianggap sebagai tak betul lah. Actually I'm okay with him but
Dan but tu maknanya alasan yang akan keluar lah sebab apa tak boleh sokong. So that saya sebagai orang Islam terpaksa terima hukum syariah, tetapi kita perlu terlebih dahulu educate rakyat. Kita kena bagi rakyat faham apa dia hukum syariah tu. Whether hudud ke tak hudud ke, kita kena terlebih dahulu bagi rakyat faham apa dia hukum syariah. Dan selepas rakyat dah faham, dan selepas rakyat dah boleh sebulat suara terima hukum syariah, maka masa itulah baru boleh kita laksanakan. Jadi sekarang ni belum boleh kita laksanakan lagi sebab rakyat belum boleh terima, oleh kerana rakyat belum faham lagi. Sudah 1400 tahun Islam sudah wujud. Masih lagi tak cukup masa, masih lagi perlu lagi 1000 tahun untuk kita educate rakyat terlebih dahulu. Dan apabila rakyat sudah ready, sudah bersedia untuk terima hukum syariah, maka masa itulah baru boleh kita laksanakan. So, the question is, you, pendirian you boleh terima atau tidak hukum syariah? Sebagai orang Islam, saya terpaksa terima. Tapi kita tak boleh paksa rakyat terima. Kita kena terlebih dahulu educate rakyat. Mungkin tak tahulah berapa ratus tahun ke 1000 tahun. Dan apabila rakyat sudah okey, baru kita... So, that's Anwar style. Dari dulu sampai sekarang, kalau tanya dia satu soalan di mana dia tak mau jawab, oleh kerana dari segi politik ataupun peribadi, kalau dia jawab, dia akan toy, dia akan putar, dia akan cerita benda yang lain, macam-macam cerita, kecuali menjawab soalan. Jadi samalah yang soalan hari ini, di mana Anwar ditanya, is that your voice? Suara you ke di dalam rakaman itu? Dia kata, kalau betul pun, so what? Even if it is my voice, so what? Kalau betul lah, itu suara saya. Dan kalau betul lah saya bincang dengan Ahmad Zahid Hamidi tentang konspirasi di antara PKR dan UMNO atau Pakatan dan UMNO, so what? What's the crime? Tak ada satu jenayah, tak ada satu kesalahan. Saya bincang dengan dia. This is not about law. This is not about the legal issue. This is about moral issue. The morality of the whole thing. Kalau Anwar nak tidur sama budak lelaki dekat England ni, so what? Dari segi undang-undang tidak salah. Cuma salah di Malaysia saja. Jadi kalau di luar Malaysia, Anwar tidur dengan lelaki, tidak ada masalah. So what? It's not a crime. There's no law I have broken. Betul. But the issue is moral. Morality. Is that the moral thing to do? As a public person, politician, you do not have a private life. Your private life becomes public. That is the issue. So, kalau kita nak ada private life, jangan kita masuk public domain. Sebab public akan scrutinize, akan audit, akan siasat kita punya private life. The issue whether a crime has been committed, whether a law has been broken is not the issue. The issue is the moral standing. Now, Zahid kata, no Anwar, no DAP. Dan no Pribumi dan no PAS jugalah. Tapi hari yang sama, Zahid berbincang dengan Anwar tentang pakatan di antara UMNO dengan PKR ataupun di antara dia dengan Anwar. So, is that moral? You berdiri di depan perwakilan, di depan delegation UMNO dan you buat satu ikrar bahawasanya kita tidak akan bekerjasama dengan Anwar ataupun PKR ataupun DAP ataupun Pakatan Harapan. Tetapi yang sebenarnya you ada pakatan di belakang tabir. Behind the scenes there is a agreement, there is a coalition.
So it's a moral issue. Tak salah dari segi undang-undang. You boleh cakap sesuatu kepada orang tu, di belakang tu you cakap opposite benda yang lain. There's no law. Tapi maknanya you are an immoral person lah. Di depan you cakap lain, di belakang you cakap lain. Jadi that makes Zaid Hamidi not a criminal, but an immoral person. A person who lacks morality. Anwar pun sama. Walaupun Anwar kata, there's no law broken. We did not commit a crime. Tidak, ini bukan satu kesalahan atau satu jenayah. Kalau kita pakat pun. Betul. Tapi bila you condemn UMNO, you kata kita tak boleh beri UMNO berkuasa sebab UMNO ni parti perompak, parti lanon, parti pencuri, dan Malaysia ni akan jadi failed state sekira kita benarkan UMNO ni berkuasa. Dan Lim Kit Siang berulang banyak kali, masalah Malaysia ni ialah masalah UMNO, masalah kerajaan barisan. Kalau kita nak selamatkan Malaysia, kita kena hapuskan UMNO dan barisan. Dan secara senyap, you buat pakatan bersama UMNO dan barisan. That makes you an immoral person. That makes you a person who is not fit to run the country. Baik DAP, baik PKR, baik Anwar, baik Lim Kit Siang, baik Lim Guan Eng, tak kisahlah. Semuanya penipu, pembohong, dan mereka cuba mengelirukan rakyat dengan kata-kata yang manis. Tapi di belakang kita, mereka buat macam-macam pakatan. The unholy alliance. Di antara kononnya musuh, tapi yang sebenarnya mereka berkawan dan bermusuh dengan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.